dua Mereka pengajian. ada dua lah no. Hmm. Oh, dua. Start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di tengah hari Selasa ini dapat bersama-sama kita untuk live di dalam fiqh zakat untuk siri yang seterusnya. InsyaAllah bersama saya hari ini Tuan Guru Ustaz Haji Muhammad Salmi bin Muhammad Syaimi, Ahli Jawatan Kuasa Majlis Fatwa Negeri Pulau Pinang, merangkap Timbalan Mudir Pondok Tuan Guru Haji Yusof. Okay, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, apa Ustaz, sihat tak? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah, khair. Okey, sebelum tu saya nak menjemput kepada semua sahabat zakat yang sedang menonton live pada hari ini untuk terus share live kita hari ini untuk kita kongsi bersama manfaat yang akan dikupaskan oleh Ustaz sebentar lagi. Okey, sekarang ni kita dalam fasa kempen bulan-bulan zakat Negeri Pulau Pinang. Kita adakan live ini untuk kita buat sedikit perkongsian ilmu bersama dengan tok-tok guru kita, insya-Allah. Okey, hari ini kita akan kupaskan tajuk berkaitan dengan helah dalam berzakat. Kadang-kadang kita nak membayar zakat ni pun ada banyak helah. Kadang dia sebut macam ni. Oleh itu saya nak jemput Ustaz lah untuk buat kupasan berkaitan dengan helah dalam berzakat. Boleh Ustaz? Fatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونصلي ونسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. Yang berbahagia Saudara Muhammad Syazwan sebagai moderator pada tengah hari ini. Syazwan sihat? Alhamdulillah sihat Ustaz. Baik. Seterusnya sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama sekali setinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada ZPP yang saya rasa julung kali pada tahun ni ZPP menganjurkan kelas tafaqquh fid din, bukan sekadar tahu tetapi kena faham agama. Dan
tengah hari ni kita nak sebut tentang fiqh az-zakah. Memahami zakat itu sendiri. Tengah hari ini saya diminta untuk membincangkan tentang helah, helah yang dikaitkan dengan zakat. Helah ni berbagai, ada yang dibolehkan, dan kita akan bincang khusus berkenaan dengan zakat lah. Saya mungkin tak bincang tentang perkara yang lain, insyaAllah. Sebelum kita meneruskan pengajian kita, sidang penonton yang dirahmati Allah, kita nak kena tahu apa dia maksud helah. Baik, mengikut dalam Kamus Dewan edisi keempat, helah diberikan takrifan sebagai tipu daya muslihat. Tipu daya, dia nak menipu, dia ada muslihat, ataupun alasan yang diada-adakan. Boleh dakut ibarat ataupun perumpamaan, ada udang di sebalik batu lah. Lah ni mereka tukang udang di sebalik mi, ikutlah apa pun. Mengikut takrifan yang disebut oleh para ulama berkenaan dengan helah pada berzakat ni, iaitulah apa-apa jalan, apa-apa perbuatan yang tujuan asalnya adalah untuk menghalalkan sesuatu perkara yang diharamkan atau bagi menggugurkan sesuatu kewajipan. Tujuan dia berhelah, dia habaq yang tu, dia habaq yang ni, macam Sazuan kata tadi ni. Tujuannya yang pertama sekali, kalau tak dapat nak gugurkan kewajipan zakat, boleh kurang banyak mana ke, pun bagus juga. Dapat kurang sikit pun, daripada nak bayar 10,000 jadi 5,000, kan, 5,000 tu bolehlah kan, kan, dapatlah kita input untuk nak beli apa-apa kan, contohnya lah. Baik, di akhir nanti mungkin saya nak bincang. Kita cuba melihat daripada sudut positif apa yang dikatakan zakat itu. Hingga insya-Allah kita akan rasa kalau kita buat helah, dia tu sebenarnya merugikan kita sebenarnya. Insya-Allah. Baik. Apa yang berlaku pada zakat ni, seperti mana yang disebut oleh para ulama, iaitu seseorang yang telah pun cukup harta dia pada sudut nisab dia. Contohnya dalam tempoh sebulan lagi tu, hartanya dah cukup nisab untuk nak bayar zakat. Tinggal sebulan lagi untuk nak kata nak wajib bayar zakat, sebab zakat ni ada zakat-zakat yang persyaratnya mesti mempunyai nisab dan satu lagi haul. Walaupun sebahagiannya tak perlu. Tapi yang kita nak bincang, yang biasanya begitulah. Bila nak sampai lagi sebulan untuk mencukupkan haul, untuk cukupkan lagi setahun nak kena bayar zakat,
Ketika itulah atas tujuan inilah yang dikatakan hilah, tujuan tu. Atas tujuan nak melarikan diri daripada membayar zakat, dia hadiahkan barang ataupun harta tu kepada orang lain, ataupun menjual pada orang lain. Mungkin selepas itu kemudian dia ambil balik ataupun beli balik. Mungkin dia ada janji dengan kawan tu. Dia kata, aku jual kat hang, nanti lepas bulan aku beli balik lah kat hang. Contohnya. Tujuan dia jual, tujuan nak menghadiahkan semua orang tu atas satu tujuan saja. Tujuan dia adalah untuk melarikan diri daripada kewajipan membayar zakat. Atas tujuan nak melarikan diri daripada nak membayar zakat inilah, ianya termasuk di dalam suatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau kita lihat pada sudut hilah ni, ianya adalah satu ataupun perangai orang-orang Yahudi. Jadi maknanya kalau tak jadi Yahudi pun dia kira nak ikut Yahudi, kira nak marah kat Palestin, di hak Yahudi di sana ni, dia sendiri lari pada zakat, nampak gaya tak kena sangat-sangat lah. Kan? Nabi SAW pernah menyebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi, la tartakibu martakabal yahud. Nabi kata, hangpa jangan buat macam apa yang orang Yahudi buat. Kata Nabi SAW dalam muqaddimah dia nak habang hilah ni, Nabi habang dulu yang ni. Supaya hadis ini lebih memberi kesan pada si pendengarnya. Kata Nabi, fatastahillu maharim Allah. Mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan bi'adnal hiyal. Dengan seremeh-remeh hilah, selemah-lemah hilah yang mereka ni pernah buat. Jadi ini adalah suatu amaran daripada Nabi SAW. Bahkan amaran ini jika kita lihat, ianya bergantung atau berkaitan dengan kisah yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala cerita tentang orang Yahudi yang buat helah nak tangkap ikan hari Sabtu. Inilah cerita tentang sejarah helah. Sejarah ini ataupun kita kata rangai ni diasaskan oleh golongan yang dikatakan musuh Islam. Tatattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in, hingga akhir hadis. Kamu akan mengikut jejak langkah orang yang sebelum kamu, kata Nabi, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu juhra dabbin kharibin lasalaktumu, hingga kalaulah mereka ni masuk dalam lubang biawak yang telah runtuh, lasalaktumu, hampa pun nak masuk sama, kata Nabi SAW.
Siapa? Kata sahabat, adakah golongan ini, golongan musuh kita ni, Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi, faman. Siapa lagi? Ya. Jadi, adalah satu sikap yang telah dimulakan oleh golongan ini. Ya, diceritakan dalam tafsir bagaimana orang-orang Yahudi akan letak jerat ikan ke pada hari apa? Pada hari Jumaat. Letak apa semua. Dan mereka ambil ikan tu pada hari Ahad. Jadi secara zahirnya memang mereka tak ambil ikan. Sama juga helah ni. Mereka tak bayar zakat sebab tak cukup haul. Ataupun nisab dah berkurang. Bayar sikit lah. Tak perlu bayar banyak. Tetapi apa tujuan buat macam tu? Tujuannya nak lari daripada menunaikan zakat. Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala hina golongan ini. Allah sebut dalam Quran, walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut walaqad. Kalau walaqad ni lam yang duduk di depan itu sebagai tanda ada huruf sumpah sebelumnya. Nak cerita benda ni penting. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti. Hampa dah tahu. Wallahi demi Allah sesungguhnya hampa tahu dah tahu alladzina i'tadaw minkum. Mereka yang telah melampaui batas, yang telah buat zalim di kalangan kamu fis sabti, pada hari Sabtu. Sebab apa yang mereka buat? Mereka pergi tangkap ikan, hari tu tak boleh, pandai mereka buat helah pergi ambil hari lain, dipasang hari lain. Apa Allah hinakan mereka? Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Al-Baqarah ayat 65. Kata Allah, hampa semua jadi kera yang hina. Itu dia. Jadi orang hak lari daripada zakat ni, tak tahulah no. Jadi maknanya yang ni adalah suatu balasan yang cukup dahsyat yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah timpakan ke atas golongan ini. Baik. Nabi SAW pernah sebut juga dalam hadis yang lain. Kata Nabi SAW, la yujamma' bainal mutafarriqin wa la yufarriqu baina mujtama'in khasyatas sadaqah. Kerana takut sedekah, kata takut nak bayar zakat, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi, jangan dihimpun harta yang bercerai-cerai dan jangan dicerai-cerai harta yang dihimpunkan. Jadi kita tahu kalau harta itu dia dihimpun cukup. Lah ni kita beda seorang, hang sikit, aku sikit, apa semua. Jadi tak cukup lah untuk nak bayar zakat tu. Jadi lepaslah. Tapi Nabi SAW melarang perkara ini dilakukan. Baik. Hadirin sidang penonton yang dirahmati Allah. Ini semua adalah dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hati kita. Kepada hati kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pernah sebut yang mana dia ni ya'lamu kha'inatal a'yun
wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianatnya mata. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang dada kamu sembunyikan. Allah tahu. Nah. Nah. Baik. Dalam hadis Nabi SAW pernah sebut, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu diperhatikan kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, bagi setiap individu itu sesungguhnya apa yang dia niatkan. Tujuannya apa? Niat dia nak melarikan diri dari perbuatannya. Ya, maka perbuatan seseorang yang tujuannya nak melarikan diri daripada nak membayar zakat, membuat helah begitu begini, nah ianya adalah sesuatu yang diharamkan. Kata Imam Al-Ghazali, Al-Imam Khatib Asy-Syarbini menakalkan perkataan Imam Ghazali ini, boleh rujuk di jilid pertama muka surat 379. Dalam kitab Mughni Al-Muhtaj, bagaimana Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini menakalkan kata Imam Al-Ghazali. Beliau berkata, wa qala fil wajiz yahrumu idza qassada bidzalika al-firara min az-zakah wa zada fil ihya'i innahu la tabra'u dhimmatu fil batin. Berkata Imam Ghazali di dalam kitabnya Al-Wajiz, hilah adalah haram jika seseorang itu melakukannya atas tujuan nak melarikan diri daripada zakat. Kemudian Imam Al-Ghazali menambah di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, sesungguhnya orang itu tidak lepas tanggungjawabnya walaupun pada zahirnya dia terlepas. Kerana menurut mazhab Imam Syafi'i, begitu juga pandangan mazhab Imam Abu Hanifah, mereka yang melakukan hilah hingga tidak perlu membayar zakat atau kurang sikitlah bayar daripada biasa. Kalaulah ini berlaku, memanglah pada tahun itu umpamanya dia tak wajib bayar zakat. Pada zahirnya dia terlepas daripada pembayaran zakat. Dia habaq kat kita macam tu, macam ni, gini lah apa semua kan. Macam-macam lah kan. Dia habaq tahu ni padi kena begitu ke apa ke, macam-macam lah. Yang sakit kepala hak duduk depan kaunter tu lah. Nak potong tak potong. Macam mana nak buat ni? Daripada habaq yang tu. Baik. Beli racun mahal pada biasa. Bagainya macam-macam lah. Baik. Meniaga musim PKP ni pun tak laku dah ni tak. Semua orang pakai apa ni, beli dekat online. Tu dia. Macam-macam. Tak ada dah orang nak beli tak. Dah habaq macam tu. Baiklah. Jadi dia tipu. Dia buat yang tu semua. Yalah kita pun tolak. Oh, tuan tak kena zakat lah tahun ni. Dia kata kena aku. Dia kata ini penipu aku kena depa. Baik.
Ya. Tak apalah. Umpamanya dia tak kenalah zakat. Kalau betul lah dia buat macam tu kan, macam tadi ni. Dekat nak habis tahun tu dia bagi kat orang. Lepas tu diminta balik contohnya. Ya. Jadi tak kenalah zakat sebab tak cukup haul walaupun sehari ya. Nah aku bagi kat hang ini, esok aku minta balik. Nah aku nak esok dia minta balik. Ni hari ni aku bagi hang contohnya. Ya. Esok dia minta balik. Sampai bila pun tak cukup. Tahun depan nak cukup lagi sehari, dia kata hang bagi aku balik dia tu. Nah. Macam mana nak cukup sehari nah. Aku bagi kat hang. Lepas tu lepas esok ambil pula. Nah, sampai bila pun tak cukup. Haul. Jadi lepaslah dia. No? Cek tengok memang dia bagi kat orang. Lepas 2 minggu ataupun 2 hari ambil balik, dia kira masa tu baru nak kira tahun baru pula. Tahun depan nak habis buat pula. Macam tu. Wah miskin tu. Nampak? Baiklah. Jadi itu yang disebut oleh para ulama kita. Walaupun lepas di sudut hukum zahirnya, tetapi pada sebenar-benarnya dia tak lepas lagi. Itu yang dikatakan pada batinnya. Fil batin dia kata la tabra'u zimmah. Makna tanggungjawab dia masih lagi tertanggung atas dia walaupun pihak kerajaan ataupun ni tak boleh ambil tindakan apa-apa lah kat dia sebab memang dia tak wajib zakat tahun tu. Sebab tadilah umpamanya. Baik. Ya. Itulah nak cerita berkenaan dengan bagaimana sebenarnya hilah ini adalah suatu perangai yang diciplak daripada orang-orang Yahudi ni. Tak lain tak bukan mereka tujuannya nak melemahkan umat Islam. Melemahkan umat Islam. Itu. Dan kita sebut dah tadi hadis-hadis dan juga kalam para ulama hukum tentang ataupun berkenaan dengan hilah ni insya-Allah. Baik. Saya ingat setakat dulu untuk yang bahagian pertama ni mungkin Sat. Pokok Azwan nak ni ataupun lah ni Sat nak berhenti Sat bagi jalan pada azan. Lah ni azan Sat bagi jalan Sat ke azan insya-Allah. Baik Sat, kita ambil masa dalam okey. Baik. Allahu a'lam. Asyhadu an la ilaha asyhadu anna Muhammad. La haula wala quwwata.
Allah. Barakallah. Syazwan nak buat apa? Ada apa-apa? Okay Ustaz, lebih kurang seperti tadi kita tengok Helah ni dia lebih kurang kerana jejak langkah orang Yahudi lah dah. Dia punya macam lebih kurang perangai lah. Yalah. Kerana benda ni tak elok lah untuk kita bawa dalam kehidupan kita. Walaupun benda tu secara zahir kita sembang dengan orang, beritahu orang, tu pun secara luar saja. Tapi dalaman dia mungkin tak settle lagi. Kisah tadi luar, Ustaz. Okay. Tadi Ustaz ada nak kongsi mengenai tentang berzakat tadi tu. Baik. Ada berapa minit lagi? Boleh Ustaz? 10 minit lagi boleh? Okey, baik. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih Kak Syazwan. Ya. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita melihat ayat-ayat yang menyuruh seseorang itu berzakat, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 43 kata Allah, wa aqimus salah wa atuz zakah. Dirikanlah solat dan tunaikanlah ataupun berikanlah zakat. Dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala suruh bagi. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tak suruh kita bagi kalau kita tak mampu bagi. Itu yang pertama yang saya nak sebut. Nah, pepatah menyebut faqidu syai'i la yu'ti. Orang yang tak mempunyai apa-apa, la yu'ti, dia tak dapat memberi. Maknanya kata Allah berikan tu, maksudnya orang ni memang dah berkemampuan untuk memberi. Yang kedua Allah Subhanahu Wa Taala sebut berkenaan dengan pemberian ni kata Allah az-zakah. Kalau dipaham apa dia zakat, ya, maka di sana mungkin orang yang membayar zakat dia cukup suka nak bagi. Kerana yang pertama sebagai contohlah zakat ni dengan makna membersih. Yang seperti mana Allah sebut dalam ayat yang lain, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala sebut di situ zakat dengan makna sedekah. Ya. Yang mana dia dapat menyucikan. Ya. Maksudnya dalam harta itu, mana dalam harta kita itu sebenarnya ada harta orang yang kita perlu bersihkan dia daripada menjadi harta kita lagi. Nah. Tetapi jangan risau. Karena setelah kita membersihkan dalam zakat itu sendiri, ada tujuannya adalah menyuburkan. Zakat juga dengan mana an-nama, subur. Kalau kita faham konsep subur ni, ya,
Yang pertama sekali, malaikat doa kat kita. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ni malaikat tolong doa. Ya Allah, berikanlah munfiqan, orang yang memberi ini, khalafan, gantian. Bahkan gantiannya lebih baik. Ya. Karena gantian dia itu berbentuk akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Hak akhirat ni lebih baik, lebih kekal. Ya. Kata para ulama, pemberian zakat ini bukanlah untuk kita memberi semata-mata, tapi di sana adalah suatu bentuk pelaburan. Ya, di mana orang yang menginfak pada jalan Allah, maka akan diberikan oleh Allah dengan berbagai-bagai ganjaran. Diibaratkan Syazwan ni ada 2 akaun. Ya. Ada akaun. Satu nama akaun dunia, satu lagi akaun akhirat. Duit zakat tu yang kita keluarkan, ibaratnya kita keluarkan daripada akaun dunia kita dan kita letakkan di dalam akaun akhirat. Dalam akaun ni, akaun simpanan. Yang ni, akaun pelaburan. Maka di situ kita akan lihat betapa kita cukup teruja. Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi lebih banyak daripada apa yang kita dapat. Tidak ada rugi kerana kita telah mengubah sahaja daripada akaun kita yang ni pi akaun sa'fu. Daripada akaun dunia pi letak dalam akaun akhirat. Akaun dunia ni mungkin akan musnah, tapi akaun akhirat tak akan musnah. Ganjarannya lebih. Bahkan kata Nabi SAW, ma naqasat sadaqatun min mal. Dan Nabi SAW, tidak berkurang sedekah, dengan sebab sedekah harta tidak akan berkurang. Harta tak akan berkurang. Maka para ulama menghuraikan hadis ni. Kata para ulama, di dunia Allah memberikan kelebihan. Bahkan Allah berikan gantian. Allah bagi kelebihan. Di mana di dunia, kata para ulama, harta tu nampak yang kita bagi berkurang. Tetapi pada sudut yang lain, harta yang tinggal itu akan diberikan keberkatan kepada dia. Dan harta yang kita yang tinggal itu akan terhindar daripada kemusnahan. Itu yang kata para ulama yang kita dapat apabila kita bagi. Yang tu Allah Ta'ala bagi di dunia. Okay? Keberkatan pada harta yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menghindarkan harta kita daripada ditimpa kemusnahan dan sebagainya. Adapun kebaikan bangsa akhirat yang dikatakan kalau kita bagi ni tak kurang bahkan lebih, di dunia pun dapat, di akhirat pun dapat. Di akhirat, kata para ulama, akan mendapat 2 ganjaran. Yang pertama akan dapat ganjaran pahala. Yang kedua, pahala yang kita dapat itu diganda-gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, kenapakah kita nak berhelah daripada kita nak membayar zakat? Sedangkan kita telah pun mengubah duit kita itu daripada yang nilainya mungkin baik, tetapi kita mengubah dia kepada nilai yang lebih baik, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bagi. Tidak ada sesuatu yang boleh menandingi syurga.
yang mana kata Nabi, ma la ainun ra'at, mata tak pernah tengok. Itu ganjaran akhirat. Wala udhunun sami'at, dan telinga tak pernah dengar. Wala khatara ala qalbi bashar, sesuatu yang tak pernah terlintas di hati kita. Itulah akhirat. Nah, maka duit yang kita zakatkan itu sebenarnya adalah suatu nikmat yang kita akan dapat saat lagi. Nah, ianya adalah suatu pelaburan yang sangat-sangat berbaloi. Nah, kerana ganjarannya tak terkata. Nah, tak pernah terdengar, bahkan tak pernah terlintas di hati. Nah, oleh itu saya menyeru pada diri saya yang pertama, nah, Syazwan, warga ZPP, dan seluruh yang mendengar dan juga menonton live kita pada tengah hari ini, supaya melihat zakat daripada sudut positifnya, bukan daripada sudut negatifnya. Nah, mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkati kehidupan kita, insya-Allah. Nah, sekadar itu saya rasa cukuplah masa yang kita ambil untuk pertemuan tafakuh fiddin siri helah dalam berzakat ni. Dan semoga dapat memberi manfaat kepada saya dan seluruh umat Islam, mudah-mudahan. Ya, wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Saya tertarik dengan Ustaz punya perumpamaan mengatakan kepada kita ni sebenarnya ada dua akaun. Akaun di dunia dan akaun di akhirat. Kita ni seolah kita transfer lah Ustaz no. Ya. Kita buat keluar zakat, buat keluar infak, sedekah, wakaf. Pokoknya benda ni akan masuk akaun kita di akhirat. Tetapi keutamaan dia ialah berzakat. Sebab apa? Zakat ini ada dalam rukun Islam. Tuntutan dia sangat tinggilah kerana dia disusuli sebelumnya tu ada solat, wa iqamatis solat, wa ita'iz zakah. Kiranya dalam kita berzakat ni insya-Allah Allah dah janjikan dah. Ya. Menyeru kepada seluruh umat Islam, khususnya di negeri Pulau Pinang, untuk terus menunaikan zakat anda di zakat Pulau Pinang. Mudah-mudahan seluruh asnaf di negeri ini beroleh manfaat bersama, insya-Allah. Okey, saya mengucapkan ribuan terima kasih banyak kepada Ustaz sudi berkongsi ilmu dengan kita semua, insya-Allah. Mudah-mudahan kita boleh ambil apa